Ya betul Syahir. Sebanyak 7.5 juta ringgit diperuntukkan Lembaga Zakat Selangor LZS bagi membantu 150 masjid, surau dan sekolah agama di negeri ini yang terjejas teruk akibat banjir Disember lalu. Melalui peruntukan pasca banjir itu, setiap masjid, surau dan sekolah agama menerima sumbangan zakat sehingga maksimum RM50,000. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Saiful Yazan M. Yusof, sumbangan itu bagi menggantikan kapet, peralatan masjid, perabot sekolah dan buku teks yang musnah. Ini salah satu usaha zakat untuk membantu sekolah-sekolah dan institusi agama, termasuklah tahfiz-tahfiz di Selangor, sekolah kafah, masjid, surau, musalla dan sebagainya. Dan kita mengharapkan anak-anak yang mendapat bantuan ini, guru-guru yang mendapat bantuan sumbangan zakat ini mendoakan zakat Selangor, selain juga mendoakan pembayar-pembayar zakat di Selangor ini untuk terus membantu dan juga menyalurkan zakat ke Lembaga Zakat Selangor. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan simbolik bantuan baik pulih institusi agama pasca banjir kepada Timbalan Pengarah Operasi JAIZ Salwana Ahmad Dahlan di Kafa Integrasi Rancangan Tanah Belia Bukit Canggang, Kuala Langat. LZS menyerahkan sumbangan kerusi dan meja berjumlah RM128,000 kepada Kafa Integrasi Rancangan Tanah Belia Bukit Canggang serta sumbangan pembelian kapet kepada Masjid Ar-Rahmah Bukit Canggang sebanyak RM70,000. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA menyumbang 1,525 periuk seberguna kepada penduduk terjejas banjir di 4 lokasi di bawah pentadbirannya. Daripada jumlah itu, 635 unit di Taman Seri Muda Seksyen 25, 400 unit di Padang Jawa Seksyen 17, 240 unit di Kampung Lancong Jaya Seksyen 28 dan 250 unit di Kampung Kebun Bunga Batu Tiga. Datuk Bandar Shah Alam Datuk Zamani Ahmad Mansur berkata, inisiatif itu sebagai langkah susulan meringankan beban penduduk yang kehilangan harta benda akibat bah besar Disember lalu. So yang ini adalah merupakan sumbangan daripada Richwork iaitu Datuk Dr. Azizan yang memberikan sumbangan kepada kita sebanyak RM500,000 dan kita akan convertkan maknanya kepada barang-barang elektrik. Ini merupakan yang fasa pertama, yang kita ada lagi fasa kedua kerana sekarang ni agak susah sikit kita nak dapat direct sekali banyak. So kita akan ada for the next lagi untuk barangan-barangan lain yang untuk keperluan dan ini merupakan sumbangan ini merupakan hasil ataupun usaha kita untuk menyantuni mereka-mereka yang terkesan akibat banjir. Beliau berkata demikian selepas majlis pelepasan program edaran barangan sumbangan banjir di sekitar Shah Alam. Ke arah menambah baik ekosistem dan biodiversiti negara, Majlis Pembandaran Kajang MPKJ sedang giat melaksanakan program penanaman 55,000 batang pokok pada setiap tahun. Ini bagi menjayakan kempen penanaman 100 juta pokok bagi tempoh 2021-2025. Pemangku timbalan yang dipetua Majlis Pembandaran Kajang, Kamaruzaman Salimin berkata, pihaknya setakat ini menanam sebanyak 351,122 pokok pelbagai spesies. Menurutnya, pelaksanaan kempen itu penting dalam memupuk semangat cintakan alam semula jadi kepada segenap lapisan masyarakat sekaligus menyokong komitmen liputan kawasan berhutan di Malaysia. Dan kita akan mempergiatkan usaha-usaha ini pada masa-masa yang akan datang kerana kita bukan saja melalui program-program perkongsian seperti ini, kita juga mencaratkan kepada new development atau kepada pemaju-pemaju untuk menanam pokok-pokok seperti bagaimana yang disyaratkan oleh pihak PBT. Sebab itu kita berjaya mencapai sasaran yang telah pun ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas program penanaman pokok Majlis Pembandaran Kajang bersama Malaysian Timber Council di Taman Tasik Cempaka, Bandar Baru Bangi, Kajang.
Majlis Agama Islam Selangor MAIS mensasarkan 240 permohonan K Guam pada tahun ini bagi masyarakat mendapat khidmat guaman dengan lebih mudah dan pantas melalui platform dalam talian. K Guam merupakan perkhidmatan bantuan konsultasi guaman secara percuma dengan memberikan khidmat perundangan sivil dan syariah seperti perkahwinan, penceraian dan keluarga, hibah, hartanah, wasiat dan pusaka, wakaf dan jenayah. Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata seramai 50 peguam bertindak sebagai penasihat sejak platform itu beroperasi 28 Disember tahun lalu sehingga kini. Menariknya, K Guam merupakan platform perkhidmatan dalam talian perundangan yang pertama MAIS. K itu adalah konsultan. Guam ni Guam, iaitu daripada Persatuan Hakim-Hakim Syar'i dengan Hakim-Hakim Islam yang telah menggabung tenaga mereka dengan kerjasama MAIS untuk membantu orang Islam di Selangor ini jika sekiranya mereka ada masalah-masalah berkenaan dengan legal, ya. Jadi ini baru saja dilancarkan dan sebelum ini pun banyak juga permohonan-permohonan untuk mendapatkan bantuan ini, pertolongan, utamanya mereka yang tidak berkemampuan, kan. Jadi kita kena bantu mereka ini. Perkhidmatan dijalankan secara dalam talian melalui email, WhatsApp, panggilan telefon atau panggilan video tanpa perlu hadir ke pejabat MAIS. Sekian saja berita dari RTM Selangor, kembali kepada Syahir.